saya percaya orang yang bercakap ni dia lupa sikit bahawa orang yang sama juga terbang ke Korea, orang yang sama juga terbang ke Jepun, berbelanja 3,000 lebih, 4,000 lebih selama 5 hari 4 malam, 4 hari 3 malam, tapi bila sampai dia kat Malaysia, dia kata mahal. Assalamualaikum dan salam hormat. Anda bersama saya Khalis Kadir dalam Borak MG. Saudara, hidup ini mencabar kan? Dunia ini umpama lautan yang luas. Dan kita adalah kapal yang berlayar di lautan. Telah banyak kapal yang karam di dalamnya. Tetapi andai kapal itu kita berlayar, layarnya adalah takwa, nescaya kita akan terselamat, tidak akan tersesat dari lautan hidup yang penuh pancaroba ini. Jadi saya bawakan kepada anda, tidak lain dan tidak bukan, bagi anda yang mencari pelayaran yang menyucikan jiwa, tidak lain dan tidak bukan, bersama dengan saya pengasas pelayaran Islamik Encik Suhaimi Abdul Ghaffar. Terima kasih kerana bersama dengan Borak MG kita pada kali ini. Sama-sama, terima kasih juga pada Borak MG. Jadi untuk teruskan dengan lebih lanjut, apakah pelayaran Islami ini ataupun bagaimana idea pelayaran Islami ini tercetus? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya hormati Cik Khalis sebagai daripada Borak MG. Terima kasih juga kepada Malaysia Gazette kerana tak hadir untuk memberikan satu kesempatan kepada pelayaran Islami untuk menerangkan siapa pelayaran Islami. Untuk pengetahuan Cik Khalis, dunia lautan adalah juga dunia yang diciptakan Allah untuk umat dia, dan dunia lautan amat kurang diterokai, terutamanya orang Islam. Sejak akhir-akhir ni kita nak pergi ke mana-mana pun naik flight, nak pergi mana-mana pun ada kenderaan dan sebagainya, tapi kita tak pilih pun nak pergi ke melalui lautan. Dan suka ataupun tidak bahawa pelayaran semua orang dia akan naik krus. Dan seperti yang kita tahu bahawa dalam industri krus ni tidak ada krus yang benar-benar sesuai untuk orang Islam, terutamanya bab makan. Walaupun ada krus yang bagi makan halal, tapi di restoran dia cukup terhad satu aja, dan dia juga berasaskan judi. Jadi tak sesuai juga kan. Jadi kita nakkan satu krus yang mana satu pelayaran yang mana kita boleh belayar di samping kita menikmati keindahan alam, dan kita dapat menjaga makan minum kita yang halal, dan juga kita dapat ibadah dengan baik di samping kita rasa tenang dalam perjudian kita tu. Dan yang paling penting ialah, macam saya ulang tadi, suka atau tidak, tetap juga orang Muslim akan naik ke kapal itu. Oleh itu pelayaran Islami terpanggil untuk bersama-sama memberikan satu option kepada orang Muslim. Jika nak naik kapal, pilihlah pelayaran Islami agar anda tenang bercuti, di mana makanan anda terjaga, di mana anda punya solat pun terjaga. Malah kita buat juga perkara yang bermanfaat di atas kapal. Bukan semata-mata kita menikmati keindahan alam, malah kita memuji Tuhan Yang Maha Esa, insya-Allah. Encik saya mengatakan tadi pilihlah pelayaran Islami ini. Ya. Apa orang kata keistimewaan pelayaran Islami ini kalau kita nak compare atau membandingkan dengan cruise ataupun pelayaran yang lain? Saya punya konsep mudah aja. Contoh Cik Khalis naik pergi ke hotel 5 bintang. Bila dah check in, harga dah mahal, 5 star kan. Lepas tu pula di kaunter Cik Khalis dibagi voucher untuk breakfast. Tapi breakfast Cik Khalis warung belakang hotel. Apa perasaan Cik Khalis? Satu benda yang tak kena kan. Sepatutnya bila Cik Khalis spend duit untuk 5 bintang, Cik Khalis sepatutnya mendapat layanan 5 bintang. Jadi setimpal dengan bayaran dikenakan. Di sini pelayaran Islamik tampil untuk berikan kemewahan yang sebenar, tapi dengan harga yang wajar. Yang mana
kita berikan atas kru ini satu layanan, makannya fine dining. Barulah rasa-rasa macam ala-ala Titanic gitu kan. Makan berdua kan. Lepas tu pilihan menu yang eksklusif. Lepas tu rasa kemewahan yang kita spend tu. Terutamanya kita spend dengan orang yang tersayang. Dan yang seterusnya pula ialah Pelayan Islamik pula memberikan satu pengalaman, bukan saja percutian, malah satu momen dalam bahasa Malaysia dipanggil apa ya? Dipanggil saat-saat ataupun apa dipanggil ya? Detik-detik ya, yang mana kita kena mengalaminya untuk kita rasa bahawa berbala dengan fikir tersebut. Dalam Islamik kita ada forum musikal. Bukan saja kita buat forum musikal sahaja, malah kita pastikan forum musikal tu berada di tempat yang sepatutnya. Dewan yang cukup mewah, cukup besar. Kenapa? Kerana ada sound effect yang cukup bagus. Ada lighting pencahayan yang cukup bagus. Dalam Islamik juga ada live concert, ada persembahan Islamik. Siapa kata dalam Islam tak boleh berhibur? Jadi kita berhibur, kita kan santai bercuti, sampai kita menjaga makanan dah halal, sampai dijaga solat kita juga layak berhibur. Tapi hiburan yang macam mana kita nak sajikan? Adakah kita nak ikut hiburan kapal? Mungkin tak sesuai. Tapi naik kapal, tapi tak boleh ikut hiburan kapal. Contoh kan, mungkin tak boleh ikut. Ada part-part yang tak sesuai. Tapi kita sesuaikan dengan kita bicara. Lepas tu kita juga ada gala dinner. Kita appreciate peserta-peserta yang ikut kita ni rasa gala dinner atas kapal macam mana. Satu perkara yang cukup berbeza dengan gala dinner yang selalu dihadiri. Jadi ini yang ditampilkan oleh Pelayan Islamik di samping kita buat kebajikan. Sebab apa? Kita seronok, kita ada duit, kita boleh spend dengan keluarga kita. Tapi kita lupa bahawa dalam apa jua dalam kocek kita ada hak orang lain. Jadi di sini Pelayan Islamik mendidik bahawa kita buat kebajikan. Contohnya apa? Kita sebahagian dari package ni juga kita sumbangkan kepada orang yang memerlukan. Itu dia tujuan Pelayan Islamik. Tapi macam mana bila kita sebut pelayaran Islamik ni, kadang-kadang macam mindset kita mungkin ini mungkin pelayaran yang mungkin membabitkan untuk orang Islam saja ke. Tetapi bagaimana? Adakah untuk bukan Islam pun ada juga sambutannya ataupun bagaimana? Baik. Ini soalan yang cukup bagus. Sebenarnya Pelayan Islamik dah ada pun orang non-Muslim yang ikut kami. Tetapi dia ikut kami pasal dia suka makanan halal. Ada. Contohnya daripada Britain, pada pelayaran yang ke-25.0 pergi ke Aceh. Rakyat Britain ni join daripada luar negara datang untuk sini nak join because of dia kata dia nak makanan halal. Dan ada juga beberapa bangsa lain ni, bangsa Tionghoa, dan juga orang yang beragama Hindu juga join sebab kenapa? Nak makanan halal. Dan seperti yang kita sedia maklum, program-program kita bukan berbentuk paksaan, tapi adalah pilihan. Kita sediakan. Jadi sama ada bukan saja non-Muslim, malah yang Muslim saja boleh turut serta atau tidak turut serta. Ini pilihan. Jadi bagi saya sesuai pada semua orang. Cuma kalau kata non-Muslim ini, kadang-kadang ada yang bersifat dia nak merasai bukan saja masakan halal, tapi dia nak memahami lebih budaya Islam. Jadi kita husnuzon dengan mereka kita jemput dengan baik. Dan semestinya dalam Islam menggalakkan sikap begini, insya-Allah. Jadi saya kira mungkin itu macam kita secara tak langsung risalah ataupun dakwah Islam. Betul. Tapi kita buat dengan akhlak. Kita tak memaksa-maksa, kita tak mengutuk-ngutuk, kita tidak menghina mereka, malah kita berlapang dada, kita terima mereka dengan sebaik-baiknya. Malah ada yang non-Muslim terkejut bila kita lepas je program, kita berpelukan, kita peluk dia sekali. Jadi terkejut macam, I'm non-Muslim. Sebab dia rasa bahawa dia tak layak untuk dipeluk. Kata, why? You are ciptaan Allah juga. Jadi kita peluk dia pun dia rasa dah seronok dah. Jadi pastikan peluk lelaki dengan lelaki lah, perempuan. Jadi kalau kita sebut orang kata cruise ni, kita tengok kapal pun besar kan. Kadang-kadang orang macam nak lebih dekat ataupun nak orang kata nak join tu rasa macam ini mungkin untuk golongan M40 saja ke? Ini untuk golongan T20 saja ke? Kalau dari segi orang kata apa? Harga tu marhen ke atau macam mana? Pelayaran Islamik ni. Malah ada juga yang takut juga naik kapal. Sebab dia kata takut mati dia, takut tenggelam dia. Kan? Baik. Saya jawab dua-dua sekali. Okey, soalan pertama ialah saya percaya orang yang bercakap ni dia lupa sikit. Bahawa orang yang sama juga terbang ke Korea, orang yang sama juga terbang ke Jepun, berbelanja 3,000 lebih, 4,000 lebih selama 5 hari 4 malam, 4 hari 3 malam, tapi bila sampai je kat Malaysia, dia kata mahal. Jalan kat Malaysia, dia kata mahal.
Dari naik je kapal, mahal. Kenapa? Adakah kat Malaysia ni kena murah semua? Tak boleh lah kan? Jadi sebenarnya, bayangkan peradaban Islamik ini, kita bukan sahaja kita jual kapal, malah kita jual budaya. Kalau katakanlah Cik Khalis nak pergi Rom sekarang, Cik Khalis mampu tak untuk pergi untuk 4 hari 3 malam? Tak mampu sebab kena masuk. Walaupun Cik ada duit, tapi rasa tak berbalik lah pula 4 hari 3 malam nak spend kan? Satu bab. Adakah dapat dengan nilai 3,000 lebih? Tak dapat. Dan adakah Cik Khalis diberi peluang bila katakanlah kita bawa pula Itali punya kehidupan ataupun budaya ataupun dengan suasana Itali, tapi kita bawa dalam bentuk satu pulau atau kapal lah, yang mana Cik Itali boleh masuk dalam tu, alami sekejap 4 hari 3 malam. Woi, aku dah rasa macam kat Itali ni. Spend 3,000 lebih. Is it worth it for you? Bagi saya, it's worth it. Sebab kenapa? You rasa satu negara yang jauh daripada you, tapi diorang bawa depan rumah you. Bukanlah depan rumah. Pantai lah. Mana dekat saja you nak pergi, dah alami. Dan sebenarnya, kapal ini merupakan kapal mewah, yang mana kita bukan sahaja dia cakap kosong, yang mana dia bukan sahaja dia cuti macam biasa-biasa. Contohnya kita pergi ke satu tempat, kita hanya tahu check-in hotel, kita shopping, kita tengok tempat cantik, kita tengok gambar dan sebagainya. Tetapi dalam kapal ini, dia sajikan bukan saja ke semua yang saya sebutkan tadi, malah dia bagi good food. Malah dia bagi juga good entertainment. Malah dia bagi juga you good facilities. Malah dia bagi juga good hospitality. Malah dia bagi juga safety. Is it dengan apa yang you dapat daripada cutian lain, campur dengan 5 perkara ni, adakah harga yang disajikan terlalu mahal? Saya rasa ini benda yang kita kena fikir sendiri. Tanya diri sendiri. Sebenarnya, apa yang kita nak sebenarnya? Dan kita dapat murah. Dan bagi saya, Tuan cakap bahawa peradaban Islamik ni tidak mahal. Malah dia lebih murah daripada konvensional lain. Kenapa saya cakap begitu? Kerana pertama ni ialah anda boleh beli contoh tiket cruise di luar sana 1,000 lebih. Boleh. Tapi dia plus-plus. Kami dah net 3,000 lebih. Kena adil pada kami. Sebab kita Islamik, kita tak boleh nak ada plus-plus tu. Kita kena patuh syariah. Jadi kita kena bagi harga yang net. Dah tak ada dah atas kapal kita nak minta duit. Tak ada dah. Satu. Dan di masa yang sama, dah masuk dah port charges, full charges, malah tipping pun dah termasuk dah. Dan the best part, di segi kapal yang you dapat tu, banding dengan you pergi konvensional biasa, dengan kita buat pula program. Program kita ni pula unik dan suka nak dibuat. Satunya apa? Kita menghalalkan kapal tu. Ada satu restoran, kita halal. Bayangkan, kapal tu datang kat Malaysia 17 hari bulan, kita ada 3 jam aja untuk halal kapal tu. Sedangkan restoran dekat Malaysia pun nak dapat halal berbulan-bulan. Tapi 3 jam kita buat dan terus dapat seje halal. Kita ada tim yang baik. Kita sama, kita buat ikut prosedur dan sebagainya. Malah kita pastikan sebelum kapal tu datang, pastikan semua dokumen-dokumen lengkap, apa yang dibeli dan sebagainya kita patuhi. Sebab apa? Halal peradaban Islamik ini dia mengakui 4 perkara. Jadi 4 perkara itu nanti kita beri sesi lain. Kami itu apa 4 perkara itu. Tapi dari sini ialah 1 halal. Bayangkan, saya Cik Khalid nak bercuti. Saya kena pastikan makanan Cik Khalid halal. Sedangkan itu tanggungjawab masing-masing. Betul-betul? Saya sediakan. 1. Nombor 2, saya pastikan bahawa Cik Khalis nak solat, walaupun Cik Khalis boleh solat dalam bilik, tapi saya bagi pilihan solat di atas dek. Kenapa atas dek? Anak suka-suka je ke? Tidak. Tapi kerana Cik Khalis saya nak bagi tahu pengalaman bagaimana solat subuh dengan maghrib, Cik Khalis boleh menikmati keindahan alam yang tak ramai orang appreciate. Apa dia? Sunrise dan sunset. Kalau tepi laut pun cantik, atas laut bagaimana? Cukup cantik. Itu 1. Nombor 2 pula, kita ada bagi tahajud. Kenapa tahajud lah ni kan? Apa special tahajud terkapal? Cik Khalid berapa umur? Rahsia. Handsome, kena rahsia lah kan? Dah ada girlfriend belum? Dah kahwin dah? Belum kahwin. Mak ayah hidup lagi? Siapa moderator? Contoh. Kita share dengan abang kan? Sebab apa saya kata gitu? Saya nampak Cik Khalid orang gembira. Gembira, nampak happy. Betul tak? Betul. Orang yang ada segala-gala buat masa sekarang lah. Kan? Tetapi, kalau Cik Khalid solat, kita disyaratkan untuk menangis merintih bila kita solat dengan Allah Ta'ala. Subuh. Solat tahajud.
Bahawa ni Cik Khalid nak menintih, nak menangis. Kalau Cik Khalid tak ada masalah. Selagi kita ada masalah, kita senang nak menangis. Tapi kalau kita tengah bahagia, susah kita nak nangis. Kita meneran macam mana pun susah tau. Habis kuat dia bergenang aja, tak keluar. Betul? Jadi kita bila apa atas kapal ni, kita membantu mereka untuk menangis. Kenapa menangis? Kita ada beberapa simptom yang kita bantu sekali. Jadi contohnya, kita bila semayang tu, boleh naik atas kapal top deck tu, suasana malam yang gelap gelita. Confirm Cik Khalid akan takut. Pandai berenang tak? Berenang. Laut besar tu. Kalau kat kolam boleh tahan lah. Jadi nampak Jadi benda-benda ni takut. Ya Allah, betapa kerdilnya kita di tengah-tengah lautan yang kita je berlampu, lain semua gelap. Satu, takut. Nombor dua, Cik Khalid angkat takbir. Angkat takbir tu, dengar pula kapal tu dihempas laut tu. Boom, boom. Aku atas kapal, ya Allah, kalau apa-apa jadi ni, aku nak lari mana dulu ni? Satu, bak takut ni. Nombor dua. Nombor tiga, Cik Khalid, kita top deck, berada semayang di atas kapal top deck. Dan angin tu datang, bukan angin panas, angin sejuk. Bila angin sejuk, menggigil dah? Dah menggigil pula. Tambah pula imam dengan sound system yang cukup cantik, yang cukup hebat, dia mendayu-dayu pula suara dia. Akan pasti Cik Khalid akan terkenang yang jauh sekali apa masalah kita dulu. Cik Khalid akan terkenang, datang sifat syukur. Cik Khalid akan menangis dengan apa yang Cik Khalid ada sekarang. Ini satu benda yang dibantu. Dan Cik Khalid banyak lagi kita sediakan tempat-tempat yang hebat, termasuk gala dinner, termasuk pakej ukhuwah. Semua dah dipakejkan sekali. Sebab apa? Pelayaran Islamik nak bagi momen pada Cik Khalid bersama yang tersayang untuk dapat percutian yang cukup maksimum dunia dan akhirat, yang mana Cik Khalid dapat satu kenikmatan yang berbaloi setiap sen yang dibayarkan. Terasa juga kan? Rasa betul lah apa yang Cik Suhaimi beritahu untuk kenikmatan beribadah tu yang susah nak dapat, tapi mungkin boleh dapat di pelayaran Islam. Betul. Bukan sesuatu semayang tengah apa, tak. Betul. Membantu kan. Tapi ke mana lagi orang kata destinasi setakat ini dan yang akan datang yang dibawa oleh pelayaran Islam? Alhamdulillah sekarang ni kita dah masuk siri yang ke-43 yang dah sudah berlangsung. Kita dah masuk siri ke-44, 45, 46, 47. Ini contoh 44 lah. Kita ada 44, kita ada dua 44, satu Ustaz Fazrul dengan Ustaz Azim Makmun dengan siapa tu? Fakir Yunesi dan juga Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin untuk siri 44. Siri 45 pula kita ada dengan Ustaz Haslin, Syed Nur Hisham dan juga Raihan. Kita buat mesti ada artis. Sebab apa? Nak buat konsert tadi tu. Lepas tu pula belakang pula Ustaz Wadi Anwar dengan Imam Muda Hafiz dan juga Dakmi. Manakala yang terakhir pula pada siri 47 ialah Ustaz Syed Kadir, Ustazah Saifah Qasir, Ustazah Muzayanah dan juga Ustaz Syed Allah Akbar, lupa nama beliau. Ustaz apa nama lupa dah ni. Saya tak perasan ni. Syed Jamlus. Mara saya, Allahu Akbar. Minta maaf Ustaz, saya tiba-tiba hilang ingatan nama Ustaz. Minta maaf dengan saya. Jadi ada 40 siri. Maknanya apa? Dah 47 kali dah pelayaran Islamik berlayar. Jadi di segi keyakinan orang tu jangan persoalkanlah. Dan Alhamdulillah pelayaran Islamik dalam setahun kita ada 6 ke 8 kali series. Jadi tahun ni je dah ambil 4 siri dah. Yang Januari je. Jadi mungkin akan ada 2 ke 4 siri lagi akan berlangsung lepas raya. Tapi kita tak boleh nak maklumkan sekarang sebab persiapan sedang diaturkan. Dan perancangan pelayaran Islamik yang paling terbesar ialah masih berusaha dan insya-Allah dah hampir-hampir kita nak berlayar menuju Mekah dengan naik kapal. Maknanya pelayaran Islamik ke Mekah. InsyaAllah tunggukan pelancarannya insyaAllah. Orang kata mungkin kita dah setakat ni dah berpuluh, dah lebih 40 siri pelayaran. Jadi kalau boleh kongsikan pencapaian yang telah pun dicapai oleh pelayaran Islam ini. Alhamdulillah. Sebenarnya pelayaran Islamik seperti maklum kita tubuhkan pertamanya ada atas ilham ataupun atas hidayah yang Allah beri pada saya. Satu. Oleh itu saya tetapkan pelayaran Islamik ni bermisikan dakwah, bermisikan kesempurnaan untuk memberikan yang terbaik buat jemaah, dan yang ketiganya kita mesti ada kebajikan. Saya sentuhkan di segi yang ketiga lah, iaitu di segi kebajikan ni tadi. Alhamdulillah, sejak siri pertama pelayaran Islami sehinggalah siri ke-43,
lebih 3 juta ringgit Malaysia telah pun diakhirkan kepada tempat. 3 juta ringgit. Dan bukan duit saya. Sebenarnya duit jemaah yang mana datang package yang kami, lepas tu kami ambil sebahagian keuntungannya, kami sampaikan kepada pihak memerlukan dengan niat atas nama semua peserta. Jadi semua peserta ada saham masing-masing. Daripada seri pertama sampai 43 kami niatkan anda tak payah sedekah pun anda dah ada package sedekah. Satu. Dan juga nilai juga dicampur pula dengan sumbangan alumni pula. Dia seronok. Konsep kita, diorang sumbang lagi pula. Malah ada konsep-konsep wakaf yang ditawarkan. Oleh itu, lebih 3 juta ringgit kita dah buat. Dan duit 3 juta ringgit ini, apa yang kita buat ialah kita telah membantu membangunkan satu masjid di Phuket diberi dengan Masjid Madinah Darussalam. Di Pekan Bukit. Di Pekan Bukit lama, bukan di Patong Beach tu. Banyak orang pergi Phuket, pergi Patong Beach saja. Tu masa mula-mula pelarian Islamik dilancarkan, dia kata pergi Phuket, apa nak buat kat sana? Sebab dia tahu dia pergi sana, dia buat apa kan? Tapi kita terkejut. First series saja, kita pergi tempat tahfiz, kita pergi masjid dan sebagainya. Dia macam, Phuket ada tahfiz ke? Phuket ada masjid? Sampai tidak, baru dia orang tahu. Jadi, satu bab. Jadi, kita dah bangun sumbangkan satu pembinaan Masjid Madinah Darussalam. Dan yang keduanya pula, kita bantu membina gymnasium untuk sekolah Witaya Phuket Witaya School, Muslim School. Saya sebutkan Witaya Muslim, Phuket Muslim Witaya School di Phuket sendiri, yang mana pada 3 pelayaran yang kita pergi, itu 45, 46, 47 ni kita akan pergi sekolah yang sama. Anda boleh menyaksikan gymnasium itu dah siap ya. Jadi kita akan buat program di sana. Kita juga membantu pembinaan masjid di Masjid An-Nur Hanoi. Dipersilakan rakyat Malaysia pergi ke Masjid An-Nur, sebut nama pelarian Islamik, anda akan dipeluk dan disayangi di sana. Kenapa? Yes, kerana kita bukan sahaja kita membina tandas, membaik pulih tempat wuduk muslimah, malah kita membangunkan siar raya yang cukup bagus, sound system yang cukup bagus untuk mereka, malah kita mengecat dan membetulkan bumbung masjid tersebut. Kita sampai pun 6 bulan yang lalu. Jadi kita berperingkat lah, banyak peringkat, dan yang terbaru 6 bulan lalu kita buat bumbung pula. Dan kita juga membantu Baitul Mal Aceh masa siri yang ke-25. Kita juga bantu banyak tempat, termasuk juga di Malaysia, suara tahfiz, masjid dan sebagainya. Jadi pencapaian ini saya percaya satu benda yang kita rasa tak perlu nak diheboh-hebohkan, tapi kita rasa seronok nak beritahu ini tujuan pelarian Islamik buat. Yang keduanya pula ialah pelarian Islamik sekarang ni dah capai misi dia 3 perkara tadi. Iaitu perkara pertama ialah kita nak berlayar menuju ke negeri Islam. Kita dah mampu buat pada tahun 2017, C25 ke Aceh. Sekarang kita nak berlayar ke Mekah pula. Alhamdulillah, doakan kami untuk pencapaian, dan Alhamdulillah almost dah 90% dah siap. Technical part dan sebagainya kita akan lancar dalam tempoh. Mudah-mudahan tahun ni kita lancar. Kita lancar untuk pelarian ke Mekah. Dan yang ketiganya pula, doakan kami nak miliki kapal sendiri. Kapal patuh syariah sendiri. Maknanya kan. Jadi biar Malaysia ni terkenal dengan, bukan Malaysia dah terkenal dengan Al-Hab, tapi Malaysia juga terkenal dengan pelarian Islamik. Jadi ini produk Malaysia dan semestinya rakyat Malaysia harus berbangga dengannya, insya-Allah. Jadi secara keseluruhannya dah berapa tahun dah pelarian Islamik? Pelarian Islamik itu bukan pada 2014, sekarang dah 2024, hampir 10 tahun. Tapi tak gedak lagi lah. Bulan Ogos baru kita genap 10 tahun. Jadi sekarang ni baru bulan Januari, baru 9 tahun berapa bulan lah. Jadi sebelum berakhir mungkin ada kata-kata Encik Suhaimi untuk mereka menikmati sendiri apa yang dikongsikan oleh Encik Suhaimi sebentar tadi, pengalaman menarik yang bakal menanti mereka. Sebenarnya macam inilah, apa yang kita nak dalam percutian. Percutian ni sebenarnya tu stres sebenarnya. Kita bercuti, kita nak cari sesuatu, bila kita pulang kita tak puas hati. Jadi bagi saya, sebenarnya percutian ni adalah create moment. Momen-momen indah ini sebenarnya adalah satu perkara yang patut kita galakkan, yang mana dia itu kenangan indah walaupun 10 tahun atau 20 tahun akan datang, yang kita akan ingat dan kita senyum sendirian. Itu makna percutian kita. Bukan percutian yang meletihkan, percutian yang membazir dan sebagainya. Dari segi pelarian Islamik sendiri, anda mendapat lebih daripada itu. Bukan sahaja momen-momen indah, malah anda terjaga dengan
setiap sen yang anda belanja itu anda rasa berbaloi dengan makan anda, solat anda, shopping anda pun terjaga dan anda rasa seronok bercuti dengan pasal. Dan satu saya pesan, jangan judge yang tak baik dulu, datang join kami dan pastikan anak-anak bawalah ibu ayah dan juga yang mana suami bawalah isteri anda yang tercinta, nikmati dulu dan anda akan berterima kasih kepada kami kemudian nanti, insya-Allah. Baik, terima kasih Encik Suhaimi kerana bersama dengan Borak MG. Saya kira sebelum berakhir itu kata-kata daripada pengasas pelayaran Islami Encik Suhaimi Abdul Ghaffar pada mereka yang berminat, pada para suami, anak-anak mungkin yang boleh membawa ibu ayah, para suami isteri, anak-anak menikmati sendiri pengalaman, merasai sendiri pengalaman pelayaran Islami ini, pastinya hanya dalam pelayaran Islami. Saya sekali kita bersua lagi dalam siaran yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.